saya memilih untuk merujuk kepada kitab yang disusun atau yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad, iaitu kitab dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Di antara kitab yang masyhur Imam Haddad yang biasa dibahaskan adalah Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Begitu juga kitab yang disebutkan dengan pentunjuk tarikat ke jalan akhirat Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang terbaik di antara maghrib dan isyak, yang kita dianjurkan untuk memenuhi antara dua waktu ini dengan amal ibadah dan amal saleh. Disebut juga dengan waktu zahabiyah, waktu keemasan, atau disebut dengan prime time, iaitu waktu perdana, yang dianjurkan untuk kita berikan waktu itu untuk Allah, untuk akhirat kita. Maka Alhamdulillah, ketika mana Allah beri taufik kepada kita untuk kita berada di tempat yang terbaik di waktu ini, untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah yang terbaik, iaitu ibadah salat, serta dapat pula kita beriktikaf untuk kita dihujani dan disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan ilmu untuk kita duduk di taman syurga, di majlis ilmu seperti ini. Semua ini adalah merupakan nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semua ini adalah merupakan mudah-mudahan tanda Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah kasih dan sayang kepada kita. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Maka Alhamdulillah, ketika mana kita dapat untuk berada di majlis ilmu untuk menambah kefahaman kita di dalam agama ini, guna untuk kita menjadikan agama ini sebagai way of life, cara hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti kepada cara hidup yang betul, maka kita akan dapat untuk melalui kehidupan setelah dunia ini, iaitu setelah kematian, dengan kehidupan yang disebutkan dengan radiyah, yakni radiyatan mardiyah, yang ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Malam yang barakah ini, kerana saya pun sebenarnya baru semula kalau boleh disebutkan, kerana sebelum ini pernah sebenarnya mengisi pengajian di Masjid Al-Falah. Kemudian setelah itu terhenti, khususnya lebih-lebih lagi ketika mana COVID, dan diminta untuk meneruskan daripada pengisian di masjid ini. Mudah-mudahan insya-Allah ruang waktu yang terbatas ini dapat kita songsikan bersama manfaat dan faedah, khususnya apa yang akan kita baca daripada kalam perkataan nasihat daripada para ulama-ulama kita, yang pastilah nasihat dan kata-kata mereka itu cukup bermakna dan cukup ikhlas, berbanding daripada kita yang pada zaman ini penuh dengan noda dosa dan juga daripada kelalaian dan lara. Jadi mudah-mudahan perkataan mereka yang kita sampaikan ini lebih membawa kesan kepada hati-hati kita, sehingga kita dapat untuk menambil manfaat daripada nasihat-nasihat yang keluar daripada mulut orang-orang yang mulia yang terpelihara, insya-Allah. Saya memilih untuk merujuk kepada kitab
yang disusun atau yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abil Haddad, iaitu kitab dakwah yang sempurna, peringatan yang utama. Di antara kitab yang masyhur Imam Haddad yang biasa dibahaskan adalah nasihat agama dan wasiat iman. Begitu juga kitab yang disebutkan dengan petunjuk tarikat ke jalan akhirat. Tapi kitab ini insya-Allah kita akan bahaskan adalah salah satu daripada sekian banyaknya kitab karangan beliau. Dan kitab ini disebutkan Ad-Da'watut Tammah, iaitu dakwah yang sempurna, peringatan yang utama, yang mudah-mudahan insya-Allah menjadi peringatan kepada kita. Di dalam kitab ini mengandungi nasihat-nasihat kepada semua lapisan masyarakat atau status. Bermakna siapapun kita pasti akan ada sentuhan nasihat, pasti akan ada daripada peringatan yang diperingatkan di dalam kitab ini. Bermula daripada kalau dia seorang ulama, ada nasihat bagi seorang ulama. Kalau tidak pun dia adalah orang yang menuntut ilmu, ada nasihat, ada peranan yang akan disebutkan dalam kitab ini. Kalau tidak pun mungkin dia seorang pengusaha pun ada di dalam kitab ini. Peniaga, begitu juga. Begitulah kalaupun tidak berniaga, pasti dia orang yang membeli bermuamalah pun akan ada nanti perbahasannya dalam kitab ini. Begitulah kalau tidak dia seorang bapa atau ibu, pasti dia adalah seorang anak. Semuanya, suami, isteri, anak, maknanya tak terkeluar, semuanya ada daripada nasihat-nasihat yang akan disebutkan dalam kitab ini yang insya-Allah kalau nanti kita dapat untuk bahaskan sedikit demi sedikit, akan mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita insya-Allah. Mengambil kepada muqaddimah daripada kitab yang telah disebutkan oleh pengarang ini, qala radhiyallahu anhu nafa'anallah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala Bismillahirrahmanirrahim wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk supaya bertambah keberkatan di dalam kita melakukan sesuatu amal yang saleh. Mendahulukan setiap amal yang saleh itu dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk meraih keberkatan dan juga mendapatkan keberkatan. Yang kalau sekiranya tak dimulakan dengan Bismillah, maka fahuwa abtar ataupun disebutkan fahuwa aqta, maka akan terputus ataupun terpotong, iaitu qalilun barakah, sedikit keberkatannya. Maka di dalam setiap muqaddimah kitab itu, para ulama akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengambil dari sabda Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, maka akan terpotong atau terputus, maknanya sedikit keberkatannya. Ada pendapat mengatakan hanya dia mendapatkannya dunia, tapi terputus ruangnya untuk mendapatkan ganjaran akhiratnya. Maka biasakan untuk memulakan dari perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik itu dengan Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa, kerana kitab ini adalah kitab peringatan, maka dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatkanlah, maka sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan atau memperingatkan, dan peringatkanlah, maknanya Allah anjurkan untuk kita ini saling ingat mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Bahkan memberikan peringatan dan diperingatkan itu adalah mengeluarkan seseorang itu daripada kerugian. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Demikian disebutkan orang-orang yang memberikan peringatan dan dia dapatkan peringatan adalah orang-orang yang beruntung disebutkan. Dan bahkan agama ini iaitu al-Islam terbina dengan nasihat ad-dinu an-nasihah, kata baginda Rasulullah SAW. Ad-din, iaitu agama ini dasar asasnya adalah nasihat. Kata baginda Rasulullah SAW, wa dhakkir, maka berikanlah atau peringatkanlah. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat. Maknanya peringatan itu akan memberi manfaat. Itu adalah yang paling penting, adalah supaya ketika mana diberikan peringatan, mendapat peringatan adalah mendapatkan manfaat. Bermakna kalau orang itu diperingatkan tapi tidak bermanfaat, maka rugilah orang tersebut. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ciri orang yang boleh untuk mendapat manfaat daripada peringatan-peringatan itu adalah orang yang beriman. Bermakna kalau sekiranya kita diperingatkan, kita dinasihatkan, kita ditegur tapi tak memberi kesan kepada kita, bermakna kita kena cek balik iman kita. Kerana kalau betul kita orang yang beriman, pasti akan memberi manfaat kepada kita. Kerana Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kalau orang beri nasihat, peringatan tak bermanfaat, kita tak berubah, tak memberi kesan kepada kita, cek balik iman kita. Pasti ada masalah dengan iman. Kerana orang yang beriman pasti akan dapat untuk mengambil manfaat daripada nasihat, dari peringatan yang diberikan. Oleh kerana itu Nabi mengatakan beruntunglah orang yang selalu diperingatkan atau dinasihatkan. Beruntunglah orang-orang yang selalu mendapatkan peringatan, kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana melihat kepada yang dia perolehi itu adalah manfaat. Kerana manfaat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dimulakan dengan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Maha Tinggi Maha Besar. Dimulakan dengan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Supaya tak merasakan apa yang dikarang, apa yang ditulis, ilmu yang dicurahkan, yang akan dibahaskan ini merasa dirinya hebat. Minta maaf, ada orang ya ada ilmu, kemudian dia pun dengan ilmunya dia mungkin karang kitab, menulis sesuatu, mengajar, menasihatkan, berdakwah, ya bagus. Akan tetapi kalau dia salah niatnya dan merasakan itu semua sebab kehebatannya, sebab dirinya ilmunya tinggi, maka dia menjadi orang yang berilmu yang sombong. Dia menjadi seorang yang riak. Dia menjadi seorang yang ujub. Oleh kerana itu Al-Imam Haddad mulakan dengan la haula wa la quwata illa billah untuk menunjukkan semua kehebatan yang mungkin akan ada dalam karanganmu atau dalam dakwahmu, dalam penulisanmu, sebenarnya itu adalah merupakan izin dan kekuatan dari Allah, bukan daripada kita. Kita tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa pun. Yang kita dapat pengetahuan ini pun, kalau tidak dikurniakan oleh Allah, kita tak akan ada pengetahuan. Saya yang belajar, saya yang bayar yuran. Naam, itu zahirnya begitu. Akan tetapi secara hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kamu. Allah kurniakan kepada kamu akal. Diberikan IQ kepada kamu untuk dapat kamu itu mencerna kefahaman. Tanpa daripada kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah, kamu tak akan dapat untuk menghadam atau mendapatkan daripada ilmu dan juga manfaat itu. Oleh kerana itu para as-salihin, mereka mengubat dan merawat
serta menjauhkan diri mereka daripada riak dan ujub dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka bangun di waktu malam, bertahajud. Subhanallah, luar biasa tahajud mereka di waktu malam. Tapi mereka alas dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mereka tak merasa hebat, mereka mampu untuk bangun tahajud. Tak merasakan saya mampu bangun, orang lain tak boleh. Oh, saya je yang sujud, orang lain semuanya tidur. Tak. Kerana dia mampu bangun, dia mampu sujud, dia mampu membaca Al-Quran, dia mampu berzikir, dia mampu bermunajat pada waktu itu, adalah kerana kekuatan dan daya yang dikurniakan oleh Allah. Kalau Allah tak berikan daya dan upaya, tak mampu dia bangun pada waktu itu. Tak akan tergerak dia ketika itu ke atas tikar semayang. Tak boleh dia pergi ke bilik air untuk berwuduk. Semuanya adalah dengan izin Allah, dengan daya upaya yang diberikan oleh Allah. Maka teralas diri mereka itu daripada sifat riak dan ujub. Tak merasa diri hebat. Tak. Tapi yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimkan diri kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Supaya jangan sampai kita merasa diri kita hebat. Sedangkan kehebatan itu milik Allah. Mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Haddad dahulukan kalimat ini dalam penulisannya supaya nanti takdianya akan merasa sombong dan juga riak dengan penulisan-penulisan yang akan ditulis. Kemudian membawa firman Allah, ucapan para malaikat yang menyebutkan subhanaka la ilman la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ya Allah ajari kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian dimulakan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan juga suatu yang sangat penting untuk kita mulakan dalam sesuatu itu dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah itu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini adalah basic dan asas keberkatan dalam sesuatu perkara itu, khususnya ketika mana kita nak memulakan sesuatu, iaitu bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, asaskan kepada tiga ini. Mulakan dengan tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita mulakan setiap sesuatu dengan perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doamu pun akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah-olah pemangkin atau penolak yang akan menaikkan daripada amal ataupun permintaan seseorang itu. Sebab tu kalau ibu, ayah, kita nak nasihat anak kita, kita kata, nasihat mereka tak dengar. Mereka tak mahu untuk ambil nasihat kita. Kerana kita tak mulakan dengan bismillah. Kita tak mulakan dengan alhamdulillah. Kita tak mulakan selawat dan salam kepada Rasulullah sebelum kita nasihat kepada dia. Cuba buat. Kenapa? Kerana apabila dianya diiringi dengan kalimat-kalimat yang mulia ini, insya-Allah apa yang kita ucapkan itu bukan hanya didengar oleh telinganya, akan tetapi akan masuk ke di dalam hatinya. Nabi Musa ketika mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nasihat kepada Firaun, dia minta kepada Allah untuk dapat teman. Haruna akhi, aku nak minta Nabi Harun. Harun itu menemani aku, dia saudara aku. Supaya dia boleh jadi penasihat aku, supaya aku boleh berzikir sama-sama sebelum sampai ke Firaun dapat zikir. Kerana dengan zikir kepada Allah, ketika setelah itu memberikan nasihat, akan memberi kesan kepada orang yang mendengarnya. Walaupun yalah Firaun memang tak mahu mendengar ala kulli hal, akan tetapi itu kaedahnya. Dan insya-Allah kalau kita nasihat anak-anak kita, mulakan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Tapi jangan depan mereka. Kalau depan dia, main kejap, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah, memang dia lari ya. Ini ayah ni, mak ni nak khutbah ni. Baca dulu, ucapkan dulu, kemudian datang dan nasihat insya-Allah.
Kalau lebih baik ditambah lagi yang keempat, doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian nasihat kepada anak kita, insya-Allah kalaupun dia tak, kita panggil pesannya immediate dan langsung terus, tapi kalau dia masuk ke dalam hati, insya-Allah mungkin waktu yang akan datang dia akan terkesan kepada dia. Hakadha diajarkan kepada kita. Oleh kerana itu kita melihat mereka para doa dan juga para orang berdakwah dan orang-orang yang memulakan dari penceramah, khutbah, semuanya dengan asas yang sama, dengan nama Allah, dengan alhamdulillah, dengan selawat kepada Rasulullah, dengan doa. Kerana itu sebenarnya adalah merupakan daripada asas ketika mana kita memulakan sesuatu perkara. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amma ba'du. Adapun sudah dari itu, maka inilah suatu karangan yang mudah-mudahan diberkati Allah dan tulisan yang kami kumpulkan dengan perbantuan Allah pula. Kami sebutkan padanya sedikit sebanyak dari bermacam-macam nasihat dan wasiat, tata tertib ilmiah dan amaliyah yang sungguh penting untuk diteliti dan dipelajari, kemudian melengkapkan diri dengan hakikatnya dan kehendaknya. Yang kami maksudkan ialah nasihat dan wasiatnya, ajaran dan didikannya. Mula-mula terhadap diri kami sendiri. Kemudian terhadap saudara-saudara seagama dengan kami. Yakni dari kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Imam Haddad kata, nasihat yang ada yang ketika mana diberikan, itu pertama adalah ditujukan kepada diri sendiri. Dan ini juga penting kerana kita suka nasihat orang, tapi kadang-kadang apa yang kita nasihat tu pun kita tak buat. Kita suka untuk nak ajar orang, tapi dia yang mengajar pun tak buat apa yang dia ajar. Sebab itulah diajarkan ketika mana kita ni memberi nasihat, peringatan kepada orang, niatkan dulu nasihat itu untuk diri sendiri. Tujukan nasihat itu kepada diri sendiri. Supaya kita tak termasuk daripada ancaman yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya sisi Allah apabila kamu memperkatakan apa yang kamu tak buat. Jadi ditujukan dulu terhadap diri kami sendiri, kemudian barulah terhadap kaum mukminin mukminat secara seluruhnya. Mudah-mudahan Allah memberi kami taufiknya dan mereka sekalian juga, sehingga kami semua memperoleh keridhaannya, dan jadikan Allah semua kita dari golongan orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebaik-baik takwanya, dan bersyukur kepadanya serta mengingatinya dengan sebanyak-banyaknya, serta bertasbih pula kepadanya di waktu pagi dan petangnya. Jadi hasrat dan niatnya agar mudah-mudahan kita ketika mempelajari sesuatu peringatan dan ilmu adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ketika kita menuntut ilmu atau nak kita mendapatkan ilmu, pastikan kita lahir daripada diri kita dua perkara. Yang pertama nur, yang keduanya khasyah. Orang yang menuntut ilmu, kalau dia dapat dua perkara ini, bermakna berhasil ilmunya. Yang pertama nur, cahaya. Yang keduanya khasyah, iaitu takut. Kalau dia dapatkan dua perkara ini, berhasillah ilmunya. Kerana ilmu itu memang akan memberikan cahaya kepada seseorang itu. Al-Imam Al-Syafi'i ketika mana mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Wa qala di anna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang teruknya hafalanku. Maka guruku memberi panduanku untuk aku meninggalkan maksiat.
Dia mengatakan sesungguhnya ilmu itu nur, cahaya. Dan cahaya itu tidak akan dikurniakan atau diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu itu akan melahirkan cahaya. Bermakna, kalau kita menuntut ilmu dapat cahaya, macam mana dapat cahaya? Iaitu dapat menyuluh kehidupan kita sehingga kita terang jelas nampak yang mana benar, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil, yang mana betul atau yang salah. Cahaya. Hari ini orang yang jahil tak tahu seperti hidup dalam kegelapan. Walaupun lampunya terang tapi dia langgar semuanya. Yang haram dia buat, yang salah dia buat. Kenapa? Seperti berada dalam kegelapan. Nabi menasihatkan kepada kita khususnya di akhir zaman. Badiru bil a'mal, kata baginda Rasulullah. Segera kamu beramal. Sebab apa? Akan datang fitnah nanti, kata Nabi. Qaqita'il laili muzlim. Fitnah itu seperti satu potong malam yang gelap. Tak nampak, tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Maka kata Nabi SAW, tersangat confuse-nya dan gelapnya. Tak tahu, tak ada nak bezakan. Maka nanti kata Nabi, ada yang siangnya beriman, malamnya kafir. Dan ada yang malamnya kafir atau malamnya beriman, siangnya kafir. Mereka sanggup menjual agamanya untuk habuan dunia, kata Nabi SAW. Dan dengan ilmu itu mudah-mudahan akan mendatangkan cahaya kepada kita. Untuk menyuluh kepada kita dalam melalui kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan ini. Ini adalah merupakan dari manfaat ilmu. Yang keduanya khasyah. Ilmu itu melahirkan khasyah, takut. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW orang paling berilmu. Tak ada orang yang boleh menandingi ilmunya Nabi SAW. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, Inni la akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT di antara kamu. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain kepada para sahabat, Lau ta'alamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalila, wa la baqaitum kathira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu ada ilmu macam aku, maka kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis, kata baginda Rasulullah SAW. Semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Semakin patuh kepada Allah. Semakin jauh daripada murka Allah. Semakin jauh daripada maksiat. Ilmu mendatangkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar ilmu, kita supaya kita dapatkan, berusaha untuk mendapatkan dua asas ini, iaitu ilmu, iaitu nur, cahaya, dan juga khasyah. Al-Imam Haddad mengatakan semua amal itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dibalas dengan apa yang diniatkannya. Dan setiap manusia itu dinilai dengan tujuannya, bukan dengan tubuh kasarnya. Seperti mana dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dalam hadis yang menyebutkan tentang nilai seseorang itu atau nilai amal itu adalah asasnya adalah niat. Maka berbuatlah setiap orang mengikut kehendak niat hatinya. Orang boleh buat. Dia buat, hati dia tu Allah Maha mengetahui. Namun Tuhan Maha mengetahui siapa yang lebih benar tujuannya. Bermakna kamu buat nampak zahirnya baik sangat, tapi Allah tahu apa dalam isi hati kamu tu. Sebab bukankah Tuhanmu itu mengetahui apa yang disembunyikannya di dalam dada dan apa dinyatakannya, dan kepada Allah sajalah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Ditujukan segala kepujian di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat, dan baginya segala penontuan, dan kepadanya semua manusia akan kembali nanti. Jadi untuk menunjukkan bahawa di dalam muqaddimah ini Al-Imam Haddad secara tak langsung juga, selain sebenarnya seolah-olah memberi nasihat, tapi menasihatkan kepada dirinya sendiri,
Demikianlah para ulama selalu mendatangkan hadis ini sebagai hadis yang pertama atau perbahasan yang awal supaya memperingatkan diri mereka sendiri apabila mereka nak memberikan nasihat, menulis daripada ilmu, memberi manfaat supaya dibetulkan niat. Bermakna orang yang nak nasihat orang pun kena betul niatnya. Kena minta maaf. Ada orang yang nasihatkan orang mungkin kerana nak memperkelekehkan dan merendahkan seseorang. Allah Maha tahu. Nasihatnya bagus. Nasihatnya orang tu mendapat manfaat. Tapi yang menasihatkan tak dapat manfaat. Maksudnya tak dapat pahala. Bahkan mungkin akan mendatangkan murka Allah SWT. Kan niatnya adalah untuk memperkecilkan, mempelekehkan kepada orang lain. Allah tahu isi hati kita. Maka kena betulkan niat. Telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tiada memandang bentuk rupa kamu dan tubuh badan kamu. Akan tetapi Allah memandang hati kamu dan amal perbuatan kamu. Riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa keluar berperang dan niatnya hanya untuk mendapat tali kekang unta saja, maka balasannya apa yang diniatkannya. Keluar pergi perang sepatutnya dapat ganjaran besar kerana pergi berjihad fi sabilillah. Tapi dia niat untuk mendapatkan tali kekang unta, maka dia tak dapat pahala. Dia dapat apa yang dia niatkan je. Macam tu jugalah dalam hadis yang masyhur, man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yamkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hijrah satu amal yang begitu besar, pahalanya cukup luar biasa. Mereka tergolong daripada golongan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Tapi dalam hadis tu Nabi kata, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat balasan dari Allah, redanya Allah dan daripada Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah juga, tapi bukan niatnya kerana Allah dan Rasul, niatnya adalah untuk dunia, nak meniaga ke, atau kepentingan sesuatu, atau kerana nak berkahwin dengan orang perempuan yang berada di tempat itu, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya dapat apa yang dia niatkan, tak dapat pahala, tak dapat ridha, tak dapat apa pun daripada kehebatan, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya yang lain, yang ni Masya Allah hadis ni ya, disebutkan aksaru syuhada'i ummati ashabul furush wa rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu biniyatihi. Bilangan terbesar dari umatku yang mati syahid ialah mereka yang mati di atas tilamnya. Ya. Kalau kita tahu mati syahid mesti mati di medan peperangan. Tapi Nabi kata yang ramai mati di atas tilam. Kenapa maksud Nabi begitu? Kerana ada orang yang mana dia niatnya nak berjihad fisabilillah. Macam kita ni, tak mati niat jihad kita, tak boleh mati. Kita kena ada semangat jihad dan mesti ada niat untuk berjihad fisabilillah. Tapi bukan bermakna kita nak buat kerosakan atau nak buat tindakan yang membuta tuli, tidak. Tapi semangat jihad kita, di dalam kita ni ghairah terhadap al-Islam. Dan kita betul-betul ketika itu cintakan Allah dan Rasul dan juga agama kita. Ada semangat jihad yang membara dalam kita, tak akan mati. Maka Nabi kata ramai orang yang dia mati syahid atas tilamnya. Dia tak pergi pun keluar pergi perang sebab tak ada panggilan perang, tak ada panggilan jihad di saat ini. Tapi niatnya selalu ada. Kalau ada, aku pasti akan menyertai jihad tersebut. Dia meninggal di atas tilamnya, dia akan dianggap seperti mati syahid. Sebab Nabi kata, betapa ramai orang yang gugur dalam pertempuran di antara dua barisan yang bertempur.
Maknanya ada saja dulu-dulu orang yang pergi jihad dekat medan jihad di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Allah sajalah yang mengetahui niat mereka masing-masing. Tapi mereka dah duduk dalam peperangan dah. Bahkan mereka gugur. Tapi niat dia betulkah kerana Allah? Ataupun untuk kemasyhuran? Ataupun untuk dianggap pahlawan? Sebab itu dalam hadis yang lain dikatakan awwalu man tusa'ar ila nar. Yang terawal, pertama-tama yang akan diseret masuk ke dalam neraka Allah, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid kan mati syurga. Orang yang mati dalam peperangan itu, yang ketika dihadapkan di hadapan Allah, Allah mengatakan, ya fulan, apa yang telah kau lakukan dengan kekuatan dan tenaga yang kau berikan kepada engkau? Oh ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan, engkau bohong. Engkau berjihad bukan untuk aku. Kau berjihad untuk kau dipanggil dengan pahlawan, perwira, supaya kau dikata orang yang berani. Maka kau dah dapat pujian itu di dunia. Kau tak layak dapat balasan di akhirat. Allah, niat. Dalam peperangan Uhud ketika mana seorang melaporkan kepada Rasulullah, telah syahid fulan, dan dia dalam keadaan cedera yang sangat parah. Alangkah beruntungnya dia ahli syurga. Nabi mengatakan, la huwa finnar, dia masuk neraka, kata Nabi. Terkejut ketika itu sahabat mendengarnya. Secara zahirnya dia mati dalam peperangan, medan peperangan, dan luka, dan bahkan ada yang menusuk kepada dadanya. Ternyata rupanya ketika mana dia diuji dengan sakitnya, ketika mana dia gugur ataupun jatuh, dipukul oleh musuhnya, dia tak tahan dengan sakitnya, maka dia ambil dan dia bunuh dirinya. Dan dia supaya dia akan dianggap hebat di pandangan manusia. Kata Nabi, dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Allah. Niat ini yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua pun sebenarnya di saat ini berbeza nilai darjat kedudukannya adalah dengan niat kita masing-masing. Kenapa saya duduk dalam masjid? Kenapa saya hadir dalam majlis ini? Semua niat itu ada dan akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Nabi alaihi salatu wassalam, Inna Allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir wa biaqwamin la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah akan meneguhkan agama ini dengan orang fajir, iaitu dengan orang yang derhaka, dan beberapa kaum yang tiada bahagiannya nanti di akhirat. Bermakna kerana orang itu buat baik tapi niatnya tu untuk show off kepada orang. Dia buat adil dengan orang. Semua baik dalam dia kepimpinan dia ke, dalam pengurusan dia. Bagus tu. Tapi niat dia supaya orang puji dia. Tapi bagus tak? Bagus. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah meneguhkan agama ini dengan seorang yang fajir. Seorang yang derhaka. Kata Nabi SAW. Masya Allah. Bermakna ada orang zahirnya nampak bagus. Tapi niatnya itu Allah tahu. Ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dalam muqaddimah itu yang disebutkan untuk kita sama-sama membetulkan niat kita. Kami menjelaskan tentang dakwah kepada Allah Ta'ala dan kepada agamanya dan jalan-jalan menuju kepadanya, perintah yang bertalian dengannya, keutamaannya dan penggalakan terhadapnya. Termasuk di sini adalah peringatan tentang beberapa permasalahan yang penting dan beberapa yang faedah yang berharga. Telah berfirman Allah, Maha tinggi, maha agung, maha kuat, maha teguh di dalam kitabnya yang mulia lagi jelas, kepada utusannya yang benar lagi dipercayai, iaitu Nabi SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah wahai Rasulullah Muhammad ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan debatilah mereka dengan cara yang terbaik sekali. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia juga lebih mengetahui dari hal orang-orang yang mendapat petunjuk. Menunjukkan perintah untuk berdakwah ini telah diperintahkan oleh Allah, dan dakwah itu adalah merupakan tugas yang mulia.
Tetapi ketika mana seorang ingin menyampaikan dakwah, menasihati, mengajak kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan. Bagaimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan. Sebab itu dakwah baginda Rasulullah SAW penuh dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan keganasan, bukan dengan keras dan kasar. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Allah mengatakan, kalau bukan rahmat dari Allah yang telah dikurniakan kepada engkau, maka kamu tak boleh berlembah lembut dengan mereka. Tapi Allah beri rahmat kepada Nabi. Nabi ni rahmatan lil alamin. Maka kita lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi terhadap dakwahnya, kerana itu adalah rahmat Allah kepada Nabi SAW. Kalaulah engkau itu bengis, kasar, dan bengis hatimu, maka orang semua bukan makin dekat nak dengar, orang akan lari daripada sekeliling kamu. Bermakna dalam dakwah ini penuh dengan kelembutan, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatu hasanah, iaitu dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik, kerana nasihat itu berasal dari perkataan nasaha. Ini asal perkataan nasaha. Nasaha ini membawa beberapa maksud. Sebab bahasa Arab ni kaya dengan makna. Kalau nasaha thawb, nasaha as-thawb, thawb ni baju. Nasaha itu dinisbahkan kepada baju, maknanya menampal baju, menjahit baju. Maknanya baju yang koyak itu dijahit, ditampal. Nasaha thawb, menampal atau menjahit daripada kerosakan baju. Kalau dinisbahkan kepada nasahal asal, iaitu asal ini maknanya madu. Kalau disebut nasaha, iaitu menapis, supaya madu ni yang diambil dari sarangnya itu ada kotornya, ada kepak daripada lebahnya, ada kaki dia, ada badan dia, ditapis. Nasaha di sini maksudnya memurnikan dan menapis kepada madu tersebut. Dan nasaha juga boleh membawa makna ikhlas. Nasuha, tubu taubatan nasuha, iaitu ikhlas sungguh-sungguh. Jadi bermakna dari tiga makna tadi pun membawa maksud intipati nasihat itu. Nasihat mestilah sifatnya membetulkan sesuatu yang rosak. Ada satu kerosakan, nasihat bersifat membetulkan, bukan menambah kerosakan. Ada orang nasihat tapi tambah rosak, tak jadi. Yang keduanya, dia mestilah murni dan ditapis, bukan sewenang-wenang nasihat. Perlu ditapis perkataan yang nak diucapkan, supaya jangan sampai tadinya niatnya nasihat tapi mengecilkan hati orang, bahkan dengan caci maki, dengan perkataan yang kasar. Tak jadi nasihat lagi, itu bukan jadi nasihat dah. Walaupun itu saya nasihat ke dia, bukan nasihat, itu dah jadi perkataan yang tak baik yang keluar. Mesti ditapis, mesti dimurnikan cara nasihat itu, dan mestilah dengan ikhlas. Kerana kata Fudail bin Iyad, apabila kamu nak nasihat seseorang itu, hendaklah kau jaga maruahnya. Nasihatlah dia secara sembunyi. Kerana apabila kamu nasihat secara terang-terangan di hadapan orang, kamu tegur dia, itu bukan lagi nasihat, tetapi itu sudah memalukan kepada dia. Bermakna nasihat ini pun penuh hikmah, perlu mau'izatu hasanah, perlu dengan cara nasihat yang baik. Itu dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman lagi, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka, inilah jalanku. Aku menyeru kamu dengan cara yang betul. Aku dan siapa yang mengikutku, dan Maha Suci Allah, dan bukanlah aku dari golongan orang-orang musyrikin. Dakwah adalah jalan baginda Rasulullah. Nabi mengatakan, ana wa manittaba'ani, jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Sebab itu di antara
perkara yang paling menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kita punya amal ni sentiasa direport kepada Nabi SAW. Tahu tak apa yang lebih paling menggembirakan hati Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengar laporan itu? Adalah orang yang meneruskan dakwahnya. Dan untuk menjadi pendakwah ni bukan mesti nak jadi ustaz, mesti dianya adalah kita panggil apa namanya ulama. Semua kita ini boleh menjadi pendakwah, dan kita semua sebenarnya doa, semua kita pendakwah. Di zaman para Rasulullah SAW, sahabat itu tak semuanya ulama. Boleh dikira berapa senarai para ulama di kalangan sahabat. Tapi yang lainnya ada peniaga, ada pekebun, ada pengusaha dan sebagainya. Nah, hadirin rahmati oleh Allah, para sahabat, tidak semua mereka itu menjadi ulama. Maksudnya menjadi orang yang disebutkan mempunyai ilmu yang mendalam. Tapi di antara mereka menjadi pengusaha, peniaga, pekebun, pesawah dan sebagainya. Tapi semuanya berperanan dengan peranan yang sama, iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ruang yang mereka dapat kecuali mereka akan berdakwah. Baik itu dengan ajakan mereka, begitu juga dengan apa yang mereka ada. Kalau mereka adalah orang yang berharta, dengan harta mereka, berdakwah dengan harta mereka. Kalau mereka berniaga, dengan cara perniagaan mereka, dengan akhlak mereka. Masya Allah, tabarakallah. Bermakna kita semua sebenarnya adalah doa pendakwah. Cuma malangnya di zaman kita ini, yang pendakwahnya tak ramai, yang qadinya ramai, yang fatwanya ramai. Semua orang nak fatwa, semua orang nak cakap hukum, semua orang nak cakap Allah. Sepatutnya semua mengajak kepada Allah. Ini problem zaman ni. Sedangkan untuk berfatwa itu ada authority kepada seorang tertentu, kepada orang yang layak. Tapi untuk berdakwah kepada Allah, semua kita boleh berdakwah kepada Allah, iaitu dengan akhlak kita, dengan perkataan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi mudah-mudahan kita semua ni dapat untuk berada di jalannya Nabi SAW, iaitu jalan dakwah, dan menggembirakan Nabi SAW dengan usaha dakwah kita. Allah berfirman lagi, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Sikit je lagi insya-Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya di antara orang yang menyeru kepada Allah, lalu dia mengamalkan perbuatan yang soleh, seraya berkata sesungguhnya aku ini dari kaum muslimin. Pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan luar biasanya orang ini. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang mengajak kepada Allah? Maknanya alangkah hebatnya perkataan orang yang mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ajak orang datang masjid, datang majlis ilmu. Oh, alhamdulillah. Kalau dia datang, kita dapat pahala dia. Setiap langkahnya, setiap amalnya, setiap etikafnya, setiap kalimat yang dia dengar daripada ilmu. Allah, untung orang yang ajak kepada kebaikan ni, sebab dia akan dapat semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi kebaikan orang itu. Masya Allah. Tapi kita rugi kalau sekiranya kita ajak orang buat kepada kejahatan. Hari ini mengajak kepada yang bukan-bukan lebih banyak daripada mengajak yang baik. So kita biar ajak orang buat baik. Dan terakhir firman Allah SWT lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar, dan mereka telah orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang berjaya, yang sentiasa melakukan daripada dakwah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita barakah dalam umur, masa, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang barakah, dan dijadikan kita ini sentiasa dipandu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah kepada kebaikan dan selalu mudah untuk melakukan kebaikan, suka melakukan kebaikan dan berkumpul dengan orang-orang yang baik,
Sehingga mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan meninggal yang terbaik, husnul khatimah, dan dikumpulkan nanti bersama insan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.